Okey, dah boleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang analisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan dalam penulisan untuk jurnal Faktor Penyebab Ketidakjujuran Akademik dalam Kalangan Mahasiswa yang ditulis oleh Ramlan Mustafa, Zahara Hussein dan Saedah Siraj. Kumpulan kami terdiri daripada saya iaitu Alia Syazlin Sajali, Saya Akila Balkis binti Muhammad Asri. Dan saya Elia Andrea Altalia Jalius. Tanpa membuang masa, marilah kita teruskan pembentangan kita ini dengan dimulai oleh saudari Akilah Balkis binti Muhammad Asri. Baiklah, saya akan terangkan apa itu pengenalan keutuhan wacana. Wacana dalam sebuah penulisan adalah kekuatan yang memudahkan pemahaman pembaca. Yang kedua, keutuhan dalam penulisan akademik adalah perkara yang paling utama untuk diberi penekanan oleh penulis bagi memastikan khalayak pembaca dapat memahami hasil penulisan yang dibaca dan hasrat penulis kepada golongan sasaran. Yang ketiga, wacana ini dia mempunyai gabungan unsur-unsur penting iaitu perkataan, klausa dan frasa. Keutuhan wacana terdiri daripada 4 jenis. Yang pertama, keutuhan simetik, leksikal, gramatikal dan fonologi. Baiklah, apa itu aspek bagi keutuhan simetik? Keutuhan simetik terbagi kepada dua, iaitu hubungan simetik antara bahagian dan kesatuan latar belakang simetik. Hubungan simetik antara bahagian ni, dia adalah hubungan antara sebab dan akibat, sebab dan hasil, sebab dan tujuan, syarat dan hasil, latar dan kesimpulan, serta yang lain-lain. Manakala kesatuan latar belakang simetik, ada 4 jenis iaitu kesatuan topik, hubungan sosial, kesatuan idea penulis, jenis, media penyampai. Okey, ini adalah contoh bagi simetik. Yang pertama kita boleh lihat di sini ialah sebab dan akibat. Muka surat pertama, perenggan kedua ayat yang pertama, sebab dia ialah ketidakjujuran akademik berlaku dalam dunia akademik melalui pelbagai cara dan salah satunya adalah pengaruh teknologi. Akibat dia ialah seiring dengan kepesatan teknologi fenomena ini semakin mudah dilakukan dan isu kepesatan teknologi yang semakin berkembang ini menjadi ancaman yang besar dalam integriti akademik. Yang seterusnya adalah sebab dan hasil. Sebab dan hasil ni muka surat yang pertama, perenggan yang pertama dan ayat yang keempat. Sebab dia adalah peringkat pengajian merupakan institusi yang semakin serius dicemari dengan peningkatan kes yang dicatatkan oleh sebilangan besar kajian. Hasil dia adalah peningkatan yang serius dicatatkan dari masa ke semasa seiring dengan kepesatan teknologi dan perubahan semasa. Baiklah, yang seterusnya adalah sebab dan tujuan. Muka surat kedua, perenggan kedua dan ayat ketujuh. Hasil dapatan ini konsisten dengan dapatan kajian yang mendapati aspek teknologi sumbangan yang besar kepada berlakunya ketidakjujuran akademik dalam kalangan mahasiswa. Tujuan dia adalah kajian ini secara spesifiknya akan mengkaji dan mengenal pasti aspek yang paling dominan yang membawa kepada ketidakjujuran akademik dalam konteks mahasiswa Institut Pengajian Tinggi di Malaysia. Bagi memperkuatkan isi pula, kita boleh lihat pada muka surat yang kedua, perenggan ketiga, ayat yang kedua. Isi dia ialah kebanyakan kajian lebih berpaksi kepada kajian berbentuk tinjauan, namun kajian ini mempunyai kelainan di mana ia bersandar kepada pendapat dan konsensus pakar terhadap isu yang dikaji. Perkataan isi itu pula ialah oleh yang demikian, secara dasarnya kajian ini akan berfokus kepada pendapat pakar tentang faktor yang mendominasi dan penyebab kepada berlakunya ketidakjujuran akademik dalam kalangan Muslim. Seterusnya saya akan paskan kepada Alia Syazli.
Okey, terima kasih Saudari Agila Balkis. Maafkan saya atas kesilapan tersebut. Okey. Seterusnya kita ada keutuhan wacana yang kedua iaitu kesatuan leksikal. Kesatuan leksikal terdiri daripada pelbagai jenis. Yang pertama adalah pembuka dan penutup. Pembuka dan penutup ini adalah penulisan karya klasik yang banyak menggunakannya. Contohnya Alkisah sebagai pembuka dan penutup teks. Seterusnya, antonim. Antonim ni perkataan yang berlainan bentuk, ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang berlawanan. Contohnya, hidup segan, mati tak mahu. Jadi, hidup dan mati itu adalah perkataan yang antonim. Seterusnya adalah hiponim, iaitu perkataan yang mempunyai makna yang menunjukkan perkataan lain iaitu makna umum dan makna khusus. Seterusnya, kita ada kolokasi iaitu hubungan kedudukan atau kewujudan antara satu perkataan dengan perkataan yang lain dalam satu susunan. Okay. Seterusnya kita ada persamaan leksikal dan sinonim iaitu perkataan yang berlainan, bentuk ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Seterusnya kita ada yang terakhir kita ada pengulangan iaitu setiap perkataan diulang secara penuh tanpa memberikan sebarang perubahan sama ada bunyi ataupun maksudnya. Jadi pada slide ni, ini merupakan contoh untuk leksikal. Yang pertama kita ada pengulangan iaitu di mana di dalam jurnal ni dia ada pengulangan seperti ketidakjujuran akademik dan juga mahasiswa. Jadi kita boleh tengok pada jurnal tersebut, petikan jurnal tersebut dia ada tulis ketidakjujuran akademik sebanyak 3 kali dan juga mahasiswa sebanyak 3 kali. Seterusnya, kita ada contoh bagi hiponim. Hiponim di bawah ni kita boleh tengok iaitu teknologi. Teknologi ni umum. Jadi teknologi ni dia umum lah. Jadi untuk pecahan-pecahan dia dia pula ada macam aplikasi, internet, macam tu. Teknologi ni umum tapi dia ada pecahan-pecahan lagi. Itulah maksudnya hiponim. Jadi itu saja yang kami dapat analisis dan juga kami dapat jumpa dari jurnal tersebut. Seterusnya saya serahkan kepada Saudari Eliandra. Okey, terima kasih Shazlin. Seterusnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan keutuhan gramatikal. Maksud gramatikal secara umum adalah nahwan ataupun tata bahasa. Bagi makna gramatikal yang sebenarnya adalah makna yang muncul akibat proses gramatikal. Proses gramatikal menurut Abdullah Yusuf ada 3 iaitu pengimbuhan, penggandaan dan pemajmukan. Pengimbuhan seperti contoh dia adalah seperti penambahan sisipan, imbuhan sisipan, ber dengan kan, itu penggandaan pula adalah macam orang-orang. Itu adalah contoh penggandaan dan pengimbuhan. Seterusnya, keutuhan gramatikal juga adalah hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa oleh Farida Nazir. Next. Untuk yang pertama adalah penanda rujukan. Penanda rujukan ni adalah kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama petunjuk. Kata ganti nama tunjuk. Penanda rujukan ni mempunyai ciri keutuhan gramatikal dengan penggunaan kata ganti nama orang. Contohnya bagi kata ganti nama orang, saya, dia dan mereka. Manakala bagi kata ganti nama tunjuk pula, itu ini yang merujuk kepada sesuatu perkara ataupun benda. Boleh lihat di bawah ada gambar. Di sini bahagian highlight perangkaan ini adalah contoh kata ganti nama tunjuk dalam analisis jurnal yang kami telah buat. Yang ini tu menjelaskan berkaitan dengan perkara perangkaan, iaitu berkaitan dengan analisis jurnal inilah. Okey. Seterusnya adalah penandaan penggantian. Bagi penandaan penggantian, bahagian ni bermaksud proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur dalam ayat yang lain. Seterusnya, ia juga adalah proses menggantikan perkataan atau frasa dengan kata nama, kata kerja atau klausa yang lain. Di sini kita boleh lihat bahagian
Ketidakjujuran akademik iaitu unsur bahasa digantikan dengan ayat gejala ini iaitu frasa nama di bahagian ayat di bawah. Kita boleh lihat di sini, boleh tolong zoom sedikit. Okey. Seterusnya boleh seterusnya. Okey. Seterusnya adalah penanda elipsis. Penanda elipsis ni adalah unsur pelenyapan. Pelenyapan ni fungsi dia adalah untuk mengelakkan pengulangan maklumat dengan ayat yang sama dalam ayat. Contoh dia di sini kita boleh lihat bahagian yang di highlight warna pink, warna merah jambu. Ketidakjujuran akademik pada rangkap atas tu, fenomena ketidakjujuran akademik dengan melakukan ketidakjujuran akademik dia berulang. Jadi pada ayat bahagian di bawah ada plagiat yang berwarna pink juga. Itu adalah sama maksud dengan ketidakjujuran akademik. Jadi penulis jurnal menggunakan plagiat sebagai ayat yang sama maksud dalam artikel ni, petikan yang dia buat, bagi menunjukkan maksud ketidakjujuran akademik tu. Okey. Seterusnya penanda penghubung. Penanda penghubung adalah yang ketiga. Penanda penghubung ni digunakan untuk menjalinkan atau menghubungkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dan ayat dengan ayat. Ia digunakan untuk menyatakan pelbagai jenis hubungan. Daripada Farid dan Nazir, sekali lagi, dia menyatakan bahawa terdapat 6 jenis kata penghubung yang menghubungkan fakta, frasa, klausa, ayat, satuan-satuan yang lebih besar. Antara jenis kata penghubung, yang pertama penghuraian, pengembangan idea, penambahan, tentangan, penghubung musabab, penghubung tempo. Ini adalah antara contoh-contoh kata penghubung. Okey. Di slide seterusnya akan ada analisis penanda penghubung yang digunakan oleh penulis dalam jurnal. Tolong slide seterusnya boleh. Okey, ini adalah analisis kata penghubung dalam jurnal. Yang pertama itu penghuraian. Terdapat 2 kata penghubung yang dapat dikenal pasti dalam jurnal yang kami telah analisis, iaitu selain itu dan sementara itu. Untuk yang kedua, pengembangan idea, penulis menggunakan oleh yang demikian, tidak dinafikan bahawa, oleh sebab. Untuk penambahan, penulis menggunakan tambahan pula, berdasarkan kepada dan malahan. Bagi tentangan ini digunakan untuk memberikan 2 idea yang berbeza, iaitu ayat yang digunakan adalah namun demikian, manakala, berbanding dan akan tetapi. Bagi penghubung musabab pula, penulis menggunakan kerana, ini bermaksud, oleh sebab dan oleh itu. Yang keenam, penghubung tempo. Bagi penghubung tempo, penulis tidak menggunakan apa-apa perkataan yang menggunakan kata penghubung ini. Okey. Ini adalah antara contoh-contoh gambar yang saya terdapat kenal pasti dalam jurnal yang kami analisis. Di sini ada penggunaan tambahan pula, selain itu, oleh yang demikian. Okey. Bagi kata tentangan tadi, kata penghubung tentangan di sini ada namun. Okey. Seterusnya, okey, boleh ke slide seterusnya. Okey, saya kembalikan semula kepada Akila. Terima kasih. Baiklah, saya akan terangkan tentang keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi ni dia berkait dengan bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. Dia digunakan untuk menimbul hubungan semantik yang berbeza-beza antara bahagian-bahagian wacana. Yang ketiga, fonologi ni dia adalah unsur-unsur paralinguistik, ialah alat yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana. Sebagai contoh, alat-alat tersebut ialah nota, koma, tanda soal, titik bertindih yang selalunya biasa digunakan dalam teks ataupun jurnal ke buku dan sebagainya. Ini merupakan contoh fonologi. Yang pertama adalah tanda soal. Kita boleh lihat dekat jurnal ni apakah terdapat kesepakatan pakar terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakjujuran akademik
dalam kalangan mahasiswa. Kita dapat lihat iaitu tanda soal di penghujung ayat. Yang kedua ialah koma dan nokta. Kita boleh lihat seiring dengan kepesatan teknologi, fenomena ini semakin mudah dilakukan dan isu kepesatan teknologi yang semakin berkembang ini menjadi ancaman yang besar dalam integriti akademik. Reynolds 1999, Stoner Miller dan Marcium 2013. Nota. Itu merupakan contoh keutuhan fonologi. Baiklah, seterusnya adalah aspek rujukan. Saya paskan kepada saudari Elia. Okey, terima kasih Akila. Bagi maksud rujukan ini adalah satu perbuatan memberi kredit kepada seseorang atau menyebut nama seseorang dalam satu bahan diakhiri di sebuah penulisan. Rujukan juga menandakan perkara yang telah anda tinjau, kita tinjau dan dirujuk dalam teks dalam kerja penyelidikan. Maksud rujukan juga adalah satu cara untuk mengakui atau secara tidak langsung membantu mengiktiraf karya orang lain atau menunjukkan bahawa penulis telah melakukan kajian yang baik. Okey. Baiklah, dekat sini saya akan terangkan tentang sumber rujukan APA, iaitu American Physiological Association APA telah membuat pengemas kinian ke atas format sitasi dan rujukan dalam edisi ke-7 yang diterbitkan pada Oktober 2019. Dalam konteks penulisan ilmiah ni, cara menulis sumber dirujukan bergantung kepada jenis sumber rujukan yang digunakan. Maksudnya setiap kali kita membuat rujukan, kita akan menggunakan APA sebab dia adalah edisi ke-7 sekarang ni. Baiklah, saya pas kepada saudari Alia Syazmi. Okey, untuk contoh sumber rujukan kita ada dua contoh di sini. Yang pertama, contohnya Mustafa R, lepas tu Hussein Z dan Siraj S 2017. Analisis faktor penyebab ketidakjujuran akademik dalam kalangan mahasiswa, aplikasi teknik Fuzi Delphi, Juku, Jurnal Kurikulum dan Pengajaran Asia 52 volume 1 hingga 18. Jadi ini adalah untuk APA citation untuk jurnal, dan ini adalah menulis sumber rujukan jurnal yang betul. Nama penulis. Yang kedua, perlu ada tajuk artikel. Yang ketiga, jika artikel jurnal talian perlulah buang garisan. Dan yang keempat, huruf kecil pada tajuk laman sesawang tersebut. Jadi contohnya HTTPS tu mesti kecil. Semualah mesti kecil dalam laman sesawang tu lah. Okay. Seterusnya kita ada kejelasan penulisan. Okey. Maksud kejelasan penulisan ni adalah satu cara penyusunan idea dalam penulisan bagi menjadikan penulisan lebih menarik, tersusun dan sistematik. Jadi tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca memahami segala maklumat yang penulis cuba sampaikan. Khususnya ini penting bagi mewujudkan struktur penulisan yang teratur dan sistematik daripada Maryam Azlan. Perkara yang penting dalam kejelasan wacana ni adalah antaranya idea disampaikan secara tersusun, perkara yang dimaklumkan adalah jelas, fakta yang dikemukakan adalah benar dan berasas, pengertian masalah, persoalan dihuraikan secara telus, hujah yang diberikan mempunyai bukti dan rujukan yang sah. Dan akhir sekali, penulisan yang dihasilkan tidak melibatkan kepentingan peribadi. Okey, seterusnya. Jadi, okey. Jadi, untuk bahasa komunikasi yang formal, komunikatif ialah bahasa yang mudah dipahami. Jadi ciri yang dapat diperkembangkan dengan menciptakan suasana pergaulan yang harmoni, situasi yang suportif dan suasana yang menarik untuk terus berkomunikasi. Jadi saya akan serahkan kepada saudari Akilah, maafkan saya.
Baiklah, saya akan terangkan tentang bahasa komunikasi yang formal. Yang pertama ialah komunikatif, ialah bahasa yang mudah difahami. Ciri yang dapat diperkembangkan dengan menciptakan suasana pergaulan yang harmoni, situasi yang sportif dan suasana yang menarik untuk terus berkomunikasi. Seterusnya adalah koheren dan kohensif. Kohensif ini pula bermaksud unsur-unsur wacana yang digunakan untuk memiliki kesepaduan dan utuh. Antara ciri koherensi ialah berbagai-bagai struktur ayat, menggunakan tanda baca yang betul, perenggan dibina dengan baik, penggunaan kata hubung dengan tepat dan peralihan antara perenggan dengan bahagian lain. Koherensi ini juga dia menggunakan penanda wacana dan kata hubung. Okey, berkala koheren pula bermaksud menyeluruh. Ia dapat mengenal pasti penulisan mempunyai tahap kejelasan yang baik. Dia memudahkan pembaca untuk mengikuti hujah dan tujuan penulis, menentukan isi sokongan berkait antara satu sama lain, mengeluarkan isi yang tidak menyokong isi utama dan sebagainya. Jadi saya akan teruskan kepada Lin. Jadi seterusnya kita ada penulisan secara objektif. Di sini kita ada contoh penulisan secara objektif yang menekankan perkara yang serius, konkret dan mantap. Dan juga fakta yang disampaikan perlulah dengan bukti yang kukuh. Contohnya di dalam slide ini, boleh zoom tak? Okey. Terima kasih. Contohnya di dalam slide ini dia ada tulis sorotan literature yang mengaitkan ketidakjujuran akademik, menggariskan pelbagai faktor dan seterusnya lah. Jadi saya tidak dapat ni. Okey. Seperti yang di-highlightkan, dia menekankan perkara yang serius lah di dalam tu. Okey, seterusnya. Saya serahkan kepada saudara Eliandria. Terima kasih Shazlin. Okey, di sini saya akan menjelaskan tentang ayat yang jelas. Bagi ayat topik biasanya ada di bahagian pendahuluan di mana di sini kita ada contoh yang sudah dianalisis bahagian highlight ini. Bahagian ayat topik biasanya dijelaskan secara umum. Ayat yang menyatakan perkara atau persoalan tentang kajian yang dilakukan dan ditulis atau diletakkan mengikut keperluan dan kesesuaian dengan jenis penulisan. Seterusnya bagi ayat isi pula, ayat isi biasanya selepas ayat topik. Selepas ayat topik itu, ayat isi berfungsi untuk mengukuhkan ayat dan mempunyai bukti dan seterusnya membantu dalam penulisan ayat. Okay. Di sini kita ada struktur penulisan akademik. Okay. Saya serahkan kepada Akila. Baiklah, struktur penulisan akademik ini yang pertama adalah mempunyai organisasi kandungan iaitu bermula daripada muka surat pertama hingga akhir penulisan. Yang kedua, penulisan ini perlulah diterangkan bagi memudahkan pembaca membuat rujukan atau ketelitian. Halaman dimulakan dengan muka surat dan seterusnya mestilah ketepatan dengan topik, bab dan muka surat. Bagi format penulisan pula ialah gaya atau susunan sesuatu rancangan penerbitan mengikut format supaya lebih tersusun. Okay. Seterusnya saya akan serahkan kepada Lin. Okey. Di sini dia ada pengenalan iaitu idea utama yang ingin disampaikan oleh penulis, ringkas dan padat, mesti mempunyai aliran idea, pemikiran dan huraian yang baik dan tidak perlu jelas dengan panjang lebar kerana ia bertumpukan kepada penjelasan ringkas tentang kandungan keseluruhan bab. Jadi inilah contohnya pengenalan dalam slide tersebut. Okey, seterusnya. Okay, seterusnya kita ada kandungan. Kandungan ni perlulah disusun mengikut urutan yang berpadanan dengan nombor muka yang mengandungi semua topik dan subtopik. Topik dan subtopik hendaklah dilabelkan mengikut turutan bab supaya pembaca mudahlah untuk mencari. Seterusnya senarai rajah. Penyelidik hendaklah menyenaraikan rajah, gambar, graf, ilustrasi dan sebagainya.
dan perlulah dinomborkan seperti rajah 2.1, rajah 2.2 dan seterusnya. Okey, saya serahkan kepada saudari Eliandria. Okey, di sini kita ada senarai tambahan bukan teks. Biasanya bahagian ini termasuk simbol, kata nama, glosari dan sebagainya. Contoh dia dalam panduan transliterasi, yang kedua senarai kependekan, senarai lampiran, senarai statut, mengikut abjad dan mempunyai muka surat. Yang kelima adalah senarai kes yang perlu disusun mengikut susunan abjad dan mempunyai muka surat. Bagi teks penulisan pula, dia menggunakan format umum untuk penstrukturan penulisan teks dan bergantung kepada bentuk penulisan yang ditentukan oleh sebuah institusi. Dalam teks ni perlulah mengandungi pendahuluan, metodologi dan sumber data, perbincangan penyelidikan dan juga rumusan. Baiklah. Seterusnya adalah perbincangan dan rumusan. Bagi rumusan, rumusan haruslah mengandungi rumusan dan cadangan bagi penyelidikan yang kita buat. Rumusan itu mestilah merumuskan penemuan hasil penyelidikan yang dilakukan dan juga mempunyai implikasi kajian dan cadangan saranan untuk menyelesaikan masalah yang dikaji. Okey. Di sini ada contoh rumusan daripada analisis jurnal yang kami ambil. Beginilah cara untuk kita buat rumusan. Dalam masa yang sama disarankan di bahagian tu itu adalah cadangan yang kita beri bagi analisis jurnal yang kita buat ini. Baik. Saya serahkan kepada Akila. Baiklah, bahagian akhir kandungan, dia mempunyai senarai rujukan dan lampiran jika perlu, seperti surat kebenaran, menjalankan kajian, gambar yang berkaitan dengan dokumen sokongan. Okay, itu sahaja bahagian akhir kandungan dan tamatlah perbualan untuk menganalisis tulisan akademik ini. Terima kasih. Saja dari kami. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Jika ada salah silap, mohon maafkan. Okay, bye-bye. Terima kasih. Baik.